الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sambung kitab Sulamus Sibyan, masih lagi dalam perkara yang membatalkan sembahyang. 40 perkara yang membatalkan sembahyang. Sejuk. Dua atas sejuk. Sambung ke surat 106 dan ke-13. 106. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan ke-13 daripada 40. Nya tu yan batal. Dan ke-13 daripada 40, nya tu yang batal sembahyang itu. Itu badal bagi nya. Ada setengah kitab nya tu kena takdir. Kita takdirnya. Kalau kitab Sulam ni Tok Guru dah keluarkan. Nya tu apa? Yan batal. Tu dia panggil badal. Maksudnya dah ada dah pengganti. Nya tu digantikan. Kalau nya tu tak ada badal, dia tak ada pengganti, kita kena keluarkan. Kita panggil takdir. Kena takdirkan. Ini tak payah takdir. Cuma takdir yang mahzuf dia delete. Yang tu mahzuf dia hilangkan. Maka kena takdir mahzuf. Yang apa? Perkara yang batal sembahyang itu. Mana perkara? Mengulang. Itu baru perkara. Mengulang rukun fi'li. Itu yang kata perkara batal. Yang kata batal sembahyang ke-40, ke-13 ni, mengulang rukun fi'li. Mengulang ni maksud apa mengulang? Iaitu dia buat secara ulangan. Dia dah buat dah kali pertama, dia buat pula kali kedua. Jadi ulangan tu dia ulang kali kedua tu dengan tu dia panggil takluk mengulang. Mengulang tu dengan sengaja. Syarat batal tu kena ulang dengan sengaja, bukan lupa. Lupa lain. Nanti kita cerita lupa lain. Ni dengan sengaja. Yang kata ulangan tu pula dengan sengaja tu, yang ni perbuatan yang tiada disuruh ulangnya. Ulang perbuatan. Yang tu mazur juga. Yang perbuatan apa yang dia ulang dengan sengaja tu? Perbuatan yang tidak disuruh ulang. Tak sunat ulang, tak wajib ulang, dia pergi ulang. Itu batal. Ulang tu pula kita kena tahu. Yang kata batal ni, mengulang yang kata batal ini, pertamanya dia kena ingat mengulang rukun perbuatan. Yang kedua, buat tu pula dengan sengaja. Batal. Kalau dia ulang tu rukun qauli, tak batal, makruh. Contoh, Fatihah ada baca lah. Lepas waladhdallin amin. Ni tu imam ni kena ingat tu imam. Dia individu pun sama, cuma individu ni dia sunat saktah tak lama macam imam. Individu ni sunat dia saktah pada 6 tempat lah yang akan datang kita sebut. Salah satunya ketika mana selesai Fatihah. Selesai Fatihah dia nak sebut amin. Lepas amin nak baca surah waladhdallin amin. Nak baca surah tu sunat dia berhenti. Dia beza kadar lama berhenti ni, beza antara individu dengan imam. Individu, makmum, imam lain. Kalau individu dengan makmum, sunat berhenti sekadar sekurang-kurang tumakninah. Maksud sekurang-kurang subhanallah. Dah dapat pahala, sunat dia berhenti. Tapi kalau imam lain, imam ini sebelum dia nak mula surah, sunat dia berhenti. Anggaran dia. Anggaran macam mana? Sekira-kira selesai bacaan Fatihah makmum. Fatihah ni anggaran biasa Fatihah makmum. Dia panggil standard. Dia ada 3 standard. Standard bacaan kadar sederhana. Bukan kadar cepat.
bukan kadar lambat tartil, bukan kadar cepat, bacaan cepat 2 rakaat, bukan. Dikira bacaan sederhana, iaitu ma'aril sukun tu 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih kurang 27 saat ke 30 saat. Nanti balik kira. Nak tahu kadar. Maka kadar itu sunat kita berhenti 30 saat. Nak berhenti ni nak baca apa? Adakah sunat senyap? Tak sunat senyap. Kalau dia senyap makruh. Maka imam sunat sementara menunggu makmum tu, sunat dia membaca. Ada orang dia silap faham, dia pergi baca Fatihah. Tadi dah baca Fatihah, dia ulang sekali lagi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam makmum baca Fatihah, dia pun baca Fatihah. Jadi 2 kali ulang. Hukum makruh. Qaul mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i dan ditasih juga oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi kata pendapat yang asah tidak batal sembahyang, makruh. Dia nak kena baca apa tu? Maka qiyam ini afdal, bukan doa. Doa tak sunat. Tak dapat pahala juga tapi bukan afdal. Qiyam dia afdal baca surah. Contohlah, imam ni sejak dia nak baca surah apa? Contohlah, dia nak baca Wadduha. Maka sunat dia baca senyap Wadduha. Wadduha wal laili idza saja wa ta'aka rabbuka. Jangan baca kuat. Kuat sekali lagi baca 2 kali. Pening makmum. Imam tadi baca dah. Dia pergi hantam sekali lagi. Bukan, tadi tu baca perlahan. Ulangan. Ulang apa? Ulang surah tak apa. Yang tak boleh lah rukun qauli, makruh ulang 2 kali. Jadi baca surah ulang. Sementara nak tunggu makmum siap Fatihah. Apabila makmum siap Fatihah, anggaran jangan lama sangat. Lama jenuh 4 rakaat macam tu. Jenuh 4 rakaat, imam je ni lama tunggu. Imam dah selesai dah Fatihah, makmum pun duduk rehat dah. Makmum tak tahu nak buat apa dah. Makmum kata ni, imam tak mula lagi surah. Siap. Dia baca surah pula panjang. Dah lah berhenti lama, baca surah panjang. Itu siap. Jadi jangan lama sangat, jangan cepat sangat. Jangan tak bagi peluang langsung, makruh. Makmum tidak memberi ruang kepada imam tidak memberi ruang kepada makmum untuk menyelesaikan Fatihah dia, makruh. Tu dia panggil imam panggil apa? Tidak meraihkan hak makmum. Itu hak makmum tu. Dia panggil hak dalam solat. Hak dalam solat ni ada hak iman. Tak boleh rampas hak dia. Ada hak makmum, imam tak boleh rampas. Imam kena tunaikan hak makmum. Itu antara menunaikan hak makmum, mesti memberi ruang kepada dia untuk dia baca. Sebab apa? Sekejap lagi dia nak mendengar bacaan surah imam. Apabila imam baca surah, sunat makmum mendengar. Jadi cantik dia tak clash Ini dia duduk kolok nak baca Fatihah, nak dengar lagi. Tak dengar makmum imam baca surah. Jadi tak fokus dia. Siap je dia baca Fatihah, imam pun siap. Cantik. Cantiklah dia satu sudut cepat, tapi tak dapat pahala mendengar. Sebab dia tengah baca Fatihah. Nak baca Fatihah lagi, nak dengar surah lagi. Tu dia panggil hak makmum. Mesti imam tunai. Ada hak iman Tok Bilal kena tunai, makmum jangan. Tok Bilal tadi rampas hak imam. Antara hak imam yang tidak boleh dirampas ialah memulakan iqamah. Ini jangan pandai-pandai. Ada setengah kita Tok Bilal selamba je iqamah. Entah mana Tok Imam duduk dalam bilik dia ke, dalam tandas ke, komak-komak tak keluar-keluar, rupa dalam tandas. Hancur Tok Bilal. Yang ni panggil merampas hak. Hak memulakan siapa hak? Adakah hak Bilal? Bukan. Orang duk faham mulakan sembahyang hak Bilal. Dia kata saya azan, sajalah qamat. Memang qamat tu hak dia, jangan bagi orang lain, jangan rampas. Setengah orang tak faham juga, dia rampas hak Bilal. Apa rampas hak Bilal? Bila azan, orang lain qamat. Itu tak boleh. Dia tak izin, makruh. Tak haram. Qaul mu'tamad tak haram. Ada qaul doa je haram. Makruh. Orang lain azan, orang lain qamat, makruh. Tu pendapat dia mu'tamad. Ada pendapat lain kata haram, kerana mengambil hak orang. Sebab dia nak pahala tu. Kenapa dah ambil ruang dia? Package. Jadi azam, dia lah pokok package pahala tu. Sebab itu hak dia, ibadat dia. Pahala tu dia nak. Tiba-tiba kita pergi rampas. Tu merampas hak bila yang bila tak izinkan, makruh. Jadi
Iman kena bagi signal. Imam kata, dia akan tanya, "Mam, boleh dah?" Boleh. Dia berkomak. Kata tidak makruh. Hari ni tak apalah, mana-mana surah pun dia dah letak apa panggil 15 minit kan. Tu okey, tu dipersetujui. Imam dipersetujui bersama. Bila imam EJK tak tercampur pun. Sekarang hari ni kadang-kadang pandai-pandai EJK. Asalnya adalah iman yang ada power. Hari ni kadang-kadang iman tak ada power. Siapa ada power? EJK. EJK mesyuarat bila kita nak mula sembahyang. Pandangan EJK kata 10 minit. Hang ni kata 15 minit. Pandai-pandai tanya imam lah. Aku dia lah nak mula berapa pun. Hari ni iman tak ada. Ditarik kuasa imam. Macam raja-raja tarik kuasa lah. Hari ni EJK menarik kuasa imam. Di Kelantan cantik. Saya pergi hari tu, saya pun tak tahu lama tak duduk di Kelantan kan. Di Kelantan, dulu masa saya duduk dulu, sama dengan KL juga. Masjid ni dia ada pengurusi, dia ada nazir. Sekarang tak ada. Sekarang di Kelantan hanya yang memimpin masjid adalah imam. Siapa pengurusi? Imam. Dia tak lantik orang lain selain pengurusi. Sebab dia dah pengalaman dah lama, dia kata pengurusi ni dia ada kuasa, imam tak ada kuasa. Apabila pengurusi orang lain, imam orang lain. Sebenarnya dari masjid tu imam ni ada kuasa. Sekarang ni di Kelantan dia dah buat imam tua itu pengurusi. Jadi siapa kuasa untuk memimpin masjid, untuk nak mengisi kandungan utama masjid pengajian itu? Imam. Lepas tu sana kena dapat persetujuan imam, ustaz nak masuk. Bukan EJK. EJK tak ada apa. Itu sebenarnya. Kita hari ni imam pun tak tahu. Ustaz mana malam ni? Tahu. Imam ustaz pun tak tahu. Orang main mengajar surah kita, imam pun tak tahu. Sebab tu kena sari imam yang menyari. Boleh tak ustaz ni? Imam. Ni dah EJK, Biro Dakwah. Biro Dakwah tu lebih besar power daripada imam. Padang 2 kali lipat. Sebab imam kita hari ni pun Biro Dakwah lagi tahu daripada imam. Padan lah. Imam tak tahu apa. Dia tahu duduk dalam bilik dia je. Mengaji tak nak. Itu terabur. Tanya Muhammad baru keluar. Mulalah Mu'ah mengaji. Imam tak mengaji. Itu kacau. Lalah jemaah kata boleh ikut dah ustaz. Imam tak bunyi suara. Kacau. Tu kelas apabila dua-dua tak mengaji. Baik, settle. 2 syarat batal. Pertama, ingat kena ulan. Ulan apa? Rukun fi'li. Yang kedua, ulangan itu dilakukan dengan sengaja. Mana contoh dia? Ini mudah je lah contoh ni. Dia kata apa? Dengan sengaja tu perbuatan yang tidak disuruh ulan. Dia pergi sujud 3 kali. Mudah aja. Sujud 3 kali batal. Sebab sujud 2 kali je. Dia hantar sampai 3 kali. Kenapa? Itu tidak disuruh ulang pun. Tak sunat ulang, tak wajib ulang. Dia pergi ulang. Tak boleh. Dan ke-14, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ini di sebaliknya ke-14. Dan ke-14-nya ke-14 daripada 40. Nya tiada, nya perkara batal. Ni kita buat. Nya perkara batal. Perkara yang batal sembahyang itu apa dia? Tiada ulan rukun fi'li. Tadi ulan, ni tak ulan pula sebaliknya. Tiada mengulan rukun fi'li yang tu sifat bagi rukun fi'li. Rukun fi'li mana yang dia tak ulan tu? Yang wajib ulannya rukun fi'li. Atas tu pula dia pergi ulan rukun fi'li yang tak wajib ulan. Ni pula dia tak ulan rukun fi'li, hak wajib ulan. Sebaliknya. Kalau dah wajib dia kena ulan, tiba-tiba dia tak buat, maka batal. Kenapa batal? Tak sempurna sujud, tak sempurna rokok. Dikira rokok dia tu, rokok pertama dia itu adalah rokok yang tidak sah. Kena ulan rokok baru, tiba-tiba dia tak rokok. Ataupun sujud 2 kali itu tidak sah. Memang dah sujud dah 2 kali, tapi sujud kali kedua tidak sah. Kenapa? Kerana sujud yang tidak ada niat. Sujud yang tersilap. Apabila dia bangun tu tersilap, dia tahu tersilap, dia tak buat lagi. Itu wajib buat. Kita jangan tengok contoh macam mana. Seperti dia kata sini, perkara batal tak ulan rukun fi'li yang wajib ulan. Tu perkara batal. Dia kena ulang. Walaupun dia buat, tak jadi buat kali pertama, kena ulang kali kedua. Tak ulang, batal.
Mana contoh? Seperti ia iktidal. Sebelum imannya iktidal dengan tiada sengaja. Ia seorang tadi iktidal sebelum imamnya. Iman seseorang itu iktidal. Dia bangun awal sebelum imam bangun. Rokok sama. Dia rokok, imam rokok. Dia iktidal, imam tak iktidal. Tu. Ia iktidal sebelum imam iktidal. Iktidal ni dengan tiada sengaja. Dia tak sengaja dia iktidal, bukan sengaja dah. Dia iktidal awal tu tak sengaja. Dia tak perasan, dia terlupa, tak perasan. Itu panggil tak sengaja. Tak sengaja taswir macam mana? Dia sangka iman dah iktidal, dia pun iktidal. Tu dia panggil tak sengaja. Dia panggil tersilap. Bahasa kita tak sengaja ni panggil tersilap. Macam mana tersilap? Sangkaan dia iman dah bangun, rupanya iman tak bangun. Bunyi sami Allahu liman hamidah, dia ingat imam lah, rupanya makmum. Makmum. Kuat makmum ni sami Allahu liman hamidah. Dia pun hantar bangun. Tengok tu dia bukan imam duduk rokok lagi. Subhana rabbiyal azim. Imam baru duduk kali kedua, baru imam jenis lambat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini jaga-jaga imam ni. Macam-macam fashion kita pergi imam. Ada satu tempat saya pergi, lama. Imam makruh lama. Tak tahu dia baca apa. Tapi zon kitanya, dia jenis lambat. Jenis lambat. Qalal musannif rahimahullahu ta'ala. Jenis tu. Kalau baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal. Kita dah siap dah. Dia baru dua. Mungkin macam tu. Kalau jadi iman berlambatan, memang jenis dia, tu tak apa, tak makruh. Cuma dia kena ejah. Apabila jadi iman, dia kena ejah. Dia tak boleh ikut, dia panggil apa, nature lah. Dia dah semula jadi dia macam tu. Jenis lambat. Dia main seorang diri, tak apa. Dia boleh layan. Tapi kalau dia jadi iman, dia kena ubah. Dia kena ubah setting balik, ikut paling cepat lah dia macam mana. Dia cuba nak kena paling cepat. Dan dia tak boleh, dia ikut Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Orang lain dah cukup 3 dah. Orang lain subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jemaah jadi sampai 7 dah. Jemaah boleh sampai 7 lah. Jemaah boleh, untunglah jemaah. Kalau dia jenis berlambatan, tak makruh. Cuma dia kena ejaz. Apabila dia nak jadi imam, dia kena ejaz secepat yang dia boleh. Kena ikut, dia panggil ikut adi, ikut adab. Adabnya, kalau subhana rabbiyal azim 3 kali ni berapa saat? Contohlah 3 saat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dia kena cuba masa adi, masa yang beradab. Walaupun jenis dia ni memang jenis lambat. Sebab dia nak kena meraih makmum. Tidak makmum jenuh. Walaupun rekaat terakhir tak boleh. Ada orang silap faham. Dia kata rekaat terakhir tak apa Ustaz. Doa semua makmum nak doa. Melainkan makmum tempat yang dia imam itu dia panggil makmum regular. Dia kena semua. Dan makmum bagi izin semua. Mesti ada izin. Seorang tak izin tak boleh. Makruh. Apabila seorang tak izin untuk sujud lama. Apa maksud lama? Lebih 3. Lama dalam fiqh lebih 3 dikira lama. Sebab dia makmum. Sebab dia imam. Imam sunat hanya 3 kali je. Kalau dia lebih je 3 kali, makruh. Tak kisah lebih itu 4 ke 5 ke, tetap makruh. Walaupun lebih 1. Kalau individu tak apa. Individu afdal sampai 11 kali. Individu tu tak tahan, main seorang tak nak buat pula sebelah. Itu masalah dia. Dah jadi macam tu. Madinah lah Ustaz. Madinah lama. Dia Mekah sujud lama. Dia sujud lama kan? Kita boleh sampai, saya cuba sampai 7 lah. Kita 7 dia. Dia mungkin 3. 3. Dia tak apa tu, adab dia dah. Dia adab dia. Kalau imam baca panjang, Panjang rokok surah panjang. Tak boleh lah. Sebab itu, kenapa hukum
makruh imam, orang luar jadi imam untuk hukum. Dia ada illah dia, illah. Illah dia, contoh, ustaz pergi mengajar, tiba-tiba ada perangai ustaz ni, hak jenis tak mahir fiqh, dia celapok depan tu. Tu bila khomak je, tu depan dah dia. Tu imam kata, ambil hak aku. Tak, makruh tu. Walaupun dia ustaz, walaupun dia mengajar fiqh. Mengajar fiqh. Oh ni reject ni. Mengajar fiqh tapi tak ikut fiqh. Tu panggil, tu guru cakap apa? Mengajar fiqh tak masak. Jangan ambil orang tak masak. Kita pun tak boleh nak amal. Tak masak lah tu, dia pun tak amal. Kenapa? Ni fokus kenapa? Kerana banyak sebab. Tapi sebab dia ialah kita tu, sebab umum ni, sebab umum. Orang baru, dia tak tahu wakil. Wakil ni makna tak tahu realiti ataupun budaya, kata budaya makmum setempat. Iman dia tahu. Budaya tempat kita baca wadduha. Ni tempat dia ni, bukan umum. Tempat dia. Contohlah surau kita. Surau kita ni iman dia latih. Iman dia latih ni kalau insya wadduha araital ladzi wadduha alam nashrah. Hebat dah tu wadduha tu. Dapat kau ustaz terus dia tarik. Surah panjang tu. Baqarah tu selai. Selai Baqarah. Itu makruh. Sebab tu imam dia kena latih anak buah dia, anak makmum dia. Imam ni kalau makmum dia bagi makmum dia ada komplain, panjang laman satu Baqarah tu, satu lai panjang. Tak boleh. Sahih dia tak padam. Jadi Baqarah tu kalau kita nak baca, tak nak baca surah, potong dua. Baqarah potong dua tu bagi dia orang okey. Tu okey. Panjang makruh. Kena dia panggil, orang panggil apa? Kena sederhana. Ustaz, kalau sujud lama kalau solat Hajat. solat hajat. Redha tak apa. Maksudnya solat hajat ni regular. Kalau ada orang baru pun kita maklum awal. Maklum awal boleh. Sujud akhir ni kita akan lamakan. Tak maklum tak boleh walaupun solat hajat. Kalau tak malu, Tak boleh. Makruh. Macam biasa. Makruh lah. Macam orang gini mana dia nak maklum tata cara solat hajat. Melainkan dia dah anak buah dia, maksud anak mukin dia. Anak mukin dia tahu dah. Imam ni dia memimpin anak mukin dia tak ada dah beritahu. Memang anak mukin dia ni dah tahu dah. Imam ni memang sujud Allah ni. Kalau ikut syarat betul, peraturan sebenar, mesti kena izin berlafaz, bukan redha. Bukan zon. Tak apa ni, gini-gini tu lebay ni sujud okey semua. Tak boleh. Tu dia panggil zon. Dia kena berlafaz. Kalau berlafaz semua setuju, boleh. Tapi kalau seorang dia haji kata, saya tak boleh mam, pinggan saya tak betul. Kalau sujud lama memang nak bangkit, tak boleh dah. Tak boleh. Kadang-kadang sujud lebih, kita dah baca Subhana Rabbil A'la lebih 11 kali dah. Tak boleh dah baca, nak baca lain lah pula. Habis dah. Doa panjang. Tak boleh. Doa ni lepas daripada semayang. Kalau jemaah yang mendatang, dia tak biasa singgah. Dia macam mana pun kena redha juga lah saya. Tak boleh. Itu yang kata kalau ada jemaah baru, bukan regular, jemaah baru je kena minta izin. Ni sadar tak kita nak solat hajat ni, jemaah-jemaah yang nak tumpah ada tak? Kita nak sujud panjang ni. Mana kalau dia tak sujud, dia tak payah ikut lah. Dia tak sujud, dia tak ikut lah. Sebab kita beritahu lah. Itulah dia peraturan fiqh yang sebenar. Jadi kalau kita nak memartabatkan fiqh, itulah kena beritahu. Kena maklum. Hari ni lah untuk hari ni. Lebih-lebih lagi hari ni kita kena maklum. Sebab orang tak faham. Dia asalnya masa kita nak betulkan, kita nak solat, imam memimpin, apa perkara sunat imam dia kena sebut. Perkara sunat. Antaranya ni solat umum ni, bukan hajat lain. Pertama, dia betulkan saf. Penuhkan saf, betulkan saf. Jangan umum je. Betulkan saf tu dah jadi formal dah. Jadi macam orang panggil macam exam, soalan exam. Betulkan saf, orang buat tak hirau. Penuhkan saf, orang tak hirau. Dia kena lebih lagi sekarang ni. Betul. Okey, betulkan saf, penuhkan saf pertama tumpan, belah kanan. Jangan balance. Jangan tak balance ni, belah kanan. Oh, straight tu imam. Saya tak akan mula kalau belah kanan ni tak penuh. Nak macam tu sekarang ni. Sebab apa?
benak jemaah. Cakap tak mau dengar. Sebab apa benak? Tak ada maklumat dalam ni. Dia apa cerna macam mana? Dia kena ada ilmu baru boleh orang cakap baru dengar. Macam contoh, cuba pergi di tempat ambil wuduk. Dia tulis tak jangan membazir kan? Dia tulis jangan membazir. Oh, tengok dia buat macam mana? Dia buka habis-habis. Bagi dia selagi guna tak membazir. Sebab dia tak ada maklumat. Dia tak tahu apa makna membazir. Orang ni suruhlah apa pun kalau tak ada ilmu dalam dia tak akan boleh buat. Jadi hari ni imam dia kena tambah lagi. Penuhkan saf. Jangan buat saf kedua. Penuhkan saf pertama dulu. Ni pandai-pandai nak buat saf kedua. Saf pertama duk kiri kanan tak penuhi. Imam kena seteri. Penuhkan saf pertama dulu tuan-puan. Jangan buat saf kedua. Makruh. Lepas tu satu lagi kena tambah. No muslimat. Buka muslimat. Buka. Tak sah. Imam siap kena seteri. Muslimat lagi cakap pun tak nak buat. Walau orang tolong semayang diri dia. Iman tak ada apa pun. Ni duk bincang 13 syarat sah ni. Makmum kena jaga. Iman dia tak ada masalah apa. Iman tolong. Kalau makmum muslimat tak buka tirai, tak sah. Bukan tak dapat 27, tak sah. Mazhab Syafi'i. Nak ikut mazhab lain, ikut mazhab lain kalau belajar. Kira belajar mazhab Syafi'i je. Ni tutup rapat tu. Buka sikit, bukan buka banyak pun. Buka sikit. Sekadar telur untuk seorang lalu. Muslimat jawab apa? Tak apa Ustaz, saya nampak. Nampak peraturan lain. Dia bertukar habis peraturan. 13 peraturan tu nampak peraturan lain. Buka peraturan lain. Lepas buka, nampak lain. Dengar atau. Dia panggil nampak atau dengar. Nampak pergerakan iman atau mendengar takbir intiqal. Tu atau tu bukan dan. Tapi peraturan yang kata kena buka itu peraturan lain. Bukan buka atau dengar. Bukan. Buka atau tengok. Bukan. Buka satu peraturan. Peraturan yang kedua ialah melihat atau mendengar. Tu. Yang tu memang hari ni kena tu imam mai peranan. Disurau lah masjid apa. Sebab tak nak buka. Kalau imam dia pesan kan, kalau macam sekarang ni kena panjang kan. Tak betul malak. Jangan panjang sangat. Jangan panjang sangat, kena tokoh mat lain. Dia putus mualak. Dia sunat. Sebab apa tak putus mualak? Sebab perkara sunat tak apa. Dia iqamah dengan solat tak boleh celah kadar masa sempat untuk sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat berapa minit? 2 rakaat yang asas. Tak kira yang sunat, yang basic je. Contoh 2 rakaat 2 minit. Jangan sampai 2 minit sembang. Tak boleh. Putus mualak kena qamat lain . Tak macam Jumaat putus mualak kena khutbah lain. Kacau Jumaat. Jumaat jangan sembang lama. Kena khutbah lain, kacau. Kita kalau sembahyang biasa ni, kalau lama sembang, kena qamat lain . Tu je. Maksudnya dah qamat tu dia sembang. Yang dibenarkan lepas qamat, dia tak sunat bersembang. Melainkan sembang yang sunat. Imam je boleh sembang. Imam sembang pun sunat jangan sembang maksud nos semua macam-macam lah. Jangan tu umuman masa tu. Benda sunat apa dia? Saf itu sunat. Betulkan saf, penuhkan saf tu sunat. Kalau imam sebut dulu sebelum qomat, tu tak sunat. Boleh je tapi tak sunat. Yang sunat dan dapat pahalanya ialah kena qomat dulu. Lepas qomat tu, sebab masa lepas qomat dia panggil apa? Masa penyusunan saf. Jadi imam ni hak makmum, imam kena beri. Apa dia? Bagi ruang kepada makmum untuk betulkan saf. Dia nak betulkan saf depan semua penuhkan saf, jangan gaduh. Baru dia mula. Tu dia panggil hak makmum, bagi ruang kepada makmum untuk dia ada kesempatan betulkan saf. Sebab dia tak gopoh. Kalau tidak gopoh, dia sama-sama nak takbir dengan imam tu. Sebab dia nak ada, dia panggil apa, nak mengejar offer yang pahala dia besar. Dia panggil takbir serta imam. Yang tu makmum akan gopoh. Bagi dulu ruang, tenang, santai, bagi dia bagi dia betulkan semua saf. Kemudian dia pun prepare. Prepare tu makmum dia akan buat apa? Makmum luruskan tangan, mata dia tengok, dan waktu tu dia dah mula istihdar. Tu ruang-ruang untuk kita bagi kat dia. Apabila dia istihdar, kita pun mula. Istihdar tu belum lafaz. Lepas istihdar, kemudian dituh lafaz salli fardhu. Makmum dah, imam dah mula ready dah. Itu dipanggil step, langkah
langkah sebelum takbir. Dia ada protokol, langkah-langkah sebelum takbir. Kita hari ni mana ada main gelojoh aja. Main tahu takbir, duduk aja Allah Akbar. Main Allah aja, tak ada. Mula dulu ban, intro dulu. Apa pun kena ada intro. Jangan duk cepat sangat nak terekam. Ini tengok, oh, terekam tu. Lama makan, pantan. Makan tengok kau ngap. Benda duduk depan dia kata, terus pegang. Jangan pegang lagi. Intro dulu. Dalam Islam ni kita ada intro. Bilal tu Ustaz. Bila? Masa dia iqamah. Ha? Ada jemaah kata kalau sebelum dia, kadang-kadang jemaah dah Allahu Akbar Allah, dia dah mula berdiri. Oh. Ada sunat kan masa dia duduk tu. Bila nak berdiri macam tu. Okey. Bila sunat jemaah berdiri. Hari ni dia berdiri awal. Kalau siapa lambat berdiri, siap jemaah lain tengok. Lain macam haji ni buat apa duduk ni. Bangunlah, siap dia suruh bangun. Itu jahil semua tu. Dalam mazhab Syafi'i, dia beza mazhab Maliki lain, Hanafi lain. Dalam mazhab Syafi'i, bila qamat tamak, bila sunat kita berdiri qamat, apabila Allahu Akbar, la ilaha illallah, lepas la ilaha illallah aja tu bangun. Ataupun Allahu Akbar, belum la ilaha illallah tu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la abi, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selesai la ilaha illallah, tu kita bangun. Pendapat yang kedua kata, belum la ilaha illallah, dia akan mula Allahu Akbar kan? Itu bangun. Itu mazhab kita. Mazhab lain ada qaul, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, boleh bangun. Jadi kita bila tak ada qamat bangun dah. Lagi power tak mula bangun dah. Oh, ready awal ni, celapak awal. Kenapa? Nak bubut soft. Maka dia kata kalau saya tak bangun awal, tak ada soft pertama. Tak apalah. Dia oleh kerana dia nak soft pertama kan. Tak dapatlah pahala sunat. Sunat kita tunggu qamat. Kita duduk. Kita duduk tu, sunat kita tunggu qamat, selesai baru bangun. Kita dah duduk dalam soft pertama dah. Lainlah kita duduk berjalan kat luar tu kan. Lah kat luar tu ayah tunggu, pergilah berjalan. Jangan duduk kat luar pula. Ni bunyi qamat duduk atas tangga. Ya, bagi selesai tu. Ni cerita tu dah soft dah ni. Tadi hak yang perlu kita jaga. Tu jaga. Hak Bilal, iman kena tunai hak. Bila jangan apa hak Bilal. Dan bila jangan apa hak imam. Yang apa hak imam. Kena tanya, "Man, boleh dah start?" Boleh. Dia pun qamat. Ada setengah Bilal tu dia hilang. Jam dah sampai. Tengok Ustaz. Dia asal kalau dia hilang, dia kena wasiat. Dia wasiat. Dia kena pesan kepada siapa tu. Asal dia macam tu. Okay. Baru boleh orang lain ambil alih. Selagi dia tak pesan, orang lain tak makruh ambil alih. Kena cari dia dulu. Kena cari. Cari-cari duduk dalam jambang. Bilal, oi buat apa? Aku berak. Qamat, tak apa qamat. Dia busy okey. Kena minta. Jangan hilang Bilal. Bilal pun jahil juga. Ikut dam aja dia hilang. Sebelum yang hilang boleh, tapi kena kesan, wasiat. Itulah zaman kita duduk di zaman jahili. Payah. Jadi orang mengaji pun nak amal payah sebab dia amal kena sambung mengaji baru matching. Kalau mengaji sebelah pihak aja, buat ke mana boleh buat. Jemaah mengaji, imam tak mengaji, mana boleh. Imam mengaji, jemaah tak mengaji, jenuh imam cakap tak mau dengar, dia tak ada maklumat. Tu payah. Senang mengaji dua-dua. Macam mana cerita? Panggil surau, kita ada surau, handle surau, panggil guru baca kitab fiqh, jemaah mengaji, tu imam mengaji. Barulah boleh beramal cantik harmoni. Contoh tengok, seperti ni contoh. Ia iktidal sebelum iman yang iktidal dengan tak sengaja. Tak sengaja ni panggil terlupa. Tersilap. Hendak iktidal dulu, dia tersilap tu. Dia hendak iktidal dulu tu maksudnya tak sengaja nak iktidal dulu tu. Dulu tu sebelum daripada imam. Dia iktidal dulu sebelum daripada imam tu tak sengaja, tersilap, silap sangka. Tu. Kenapa dia iktidal dulu tu? Kerana ia sangka, tu dia panggil
yang kata silap tu. Macam mana dia silap tu? Kerana ia sangka iman sudah iktidal. Dia sangka iktidal imam. Rupanya makmum yang iktidal. Maka tiba-tiba imannya belum iktidal. Bila dia bangun je, sami Allah liman hamidah, tengok imam rukuk lagi. Tu. Maka wajib ia ulan rukuk pula. Wajib ia ulan rukuk pula. Sebab dia rukuk dah tadi. Rukuk pula. Tadi rukuk dah. Ni rukuk pula. Lepas tu dah iktidal dah. Iktidal pula. 2 kali. Rukuk pun 2 kali, iktidal pun 2 kali. Tu. Dia kena duduk kedudukan asal. Sebab rukuk tu kena duduk ambil balik rukuk. Sebab waktu dia rukuk cantik dah. Bukan ulang rukuk ni, rukuk cantik dah. Tapi kenapa dia nak duduk di rukuk balik? Sebab ketika mana dia angkat kepala, niat dia panggil apa, tersilap. Perbuatan dia itu bukan dengan sengaja. Bukan. Dia silap. Dia sangka iman dah naik. Lepas tu dia naik. Itu tidak dikira. Sangkaan yang silap tak dikira. Kena buat lain. Itu dia panggil wajib, bukan sunat. Wajib ia ulan rukuk pula serta imannya, yang ni sekali dengan imam. Maka jika ia tiada kembali. Baik. Kalau kita halusilah seperti itu. Dia kata contoh tak ulang rukuk. Contoh tak ulang rukuk. Mana contoh tak ulang rukuk? Dia tak kembali rukuk lah contoh dia. Tapi dia cerita lain. Dia cerita iktidal sebelum iman dengan tak sengaja. Hendak iktidal dahulu daripada iman kerana ia sangka iman sudah iktidal. Patutnya contoh macam mana? Dah kata tak ulang rukuk. Jangan ulang. Dia kata tak ulang rukuk. Rukuk yang wajib. Sekali je. Dia dah rukuk dah. Lepas tu dia iktidal. Dia tengok imam duk rukuk lagi. Dia pun pakai tunggu imam. Orang panggil apa? Tak rukuk 2 kali. Maksudnya tak rukuk 2 kali. Tak iktidal 2 kali. Dia kira sekali yang iktidal. Itu contoh yang kata tak ulang. Contoh tak ulangnya mana contoh tak ulang? Iktidal dia buat sekali, dia tak ulang iktidal. Itu contohnya. Contoh duduk situ sebenarnya. Tapi dia kata panjang dia. Dia kata iktidal sebelum iman iktidal. Dengan tersilap hendak iktidal sebelum daripada iman kerana ia sangka iman sudah iktidal. Tu gambaran dia tu, dia cerita benda yang di sebaliknya. Kalaulah nak cerita direct, dah kata tak ulan rukun fi'li yang wajib ulang. Mana contoh tak ulangnya? Tak kembali rukuk. Itu contoh. Dia buat apa contoh panjang siapa buat, lepas tu bangun, lepas tu tak ulang. Itulah nama dia misal manfi. Ada misal nafi, ada misal manfi. Itu keunikan gaya penulisan para ulama. Contoh tempat lain. Ni nampak panjang ni, payah nak cari ni, panjang. Ambil contoh pendek. Dia kata apa? Dalam kitab Ba'ai, dia kata air mutlak. Air mutlak ini air yang suci pada dirinya dan boleh menyucikan yang lain. Nama dia air ni kategori ni. Belajar air ni kena belajar halusi. Jangan belajar ikut cara bilang terabur. Cara bilang terabur, ni pun terabur. Kena ada dalam ni, dipanggil struktur. Kena ikut gaya para ulama. Mengaji sekolah memang hancur wal terabur. Dia kata air mutlak. Pertama air mutlak. Contoh air mutlak apa dia? 7 contoh. Bukan. Air mutlak dia kata ada 7. Mana dia? Air telaga. Bukan. Pertama kategori dulu. Kategori apa? Kategori air. Nama apa kategori air ni? Apa kategori air tu? Air yang suci pada dirinya, boleh menyucikan yang lain. Apa nama air ni? Air mutlak. Air mutlak tu nama. Apa contoh air mutlak? Tu baru dia contoh. Contoh air mutlak, air telaga. Tapi dalam kitab dia kata macam ni. Air yang suci pada dirinya, boleh menyucikan yang lain. Air mutlak. Mana contoh air mutlak? Seperti dia kata air tebu. Tadi contoh air mutlak. Ini air lain ni. Nampak? Ni air yang bukan mutlak. Ada dalam kitab Hidayatus Sibyan dia kata apa? Air yang bukan air mutlak ni ialah dia kata air yang tidak diqaid dengan qaid yang lazim.
Ada qaid. Air telaga qaid, tapi itu bukan qaid lazim. Qaid lazim ni dia panggil nisbah yang tetap. Air telaga nisbah sementara. Wak naik masuk dalam gelas tak panggil telaga dah, panggil air je. Dia nak qaid yang lazim. Dia kata apa? Air mutlak ialah air yang bukan qaid lazim. Mana contoh? Seperti air tebu. Pening kalau baca betul-betul. Kata air yang tak qaid lazim. Tiba-tiba air tebu. Air tebu tu air qaid lazim. Air tebu. Tebu tak boleh pisah dengan air. Tu qaid lazim. Satunya qaid lazim. Yang keduanya bukan contoh air tebu, bukan contoh mutlak. Nampak tak? Tu kalau belajar halusi, memanglah nampaklah kepeningan. Maka ulama kata contoh ni jangan duduk rok penulis. Orang tak faham dia rok. Apa penulis ni tak pandai? Ingat dia pandai ingat. Dah contoh air mutlak. Kenapa bawa air tebu? Air tebu kan air mutlak. Air mutaghayyir, air muqayyad. Air sebenarnya air tebu ni bukan air pun, tapi atas jalan ala sabili, dia panggil takrib. Orang panggil ala sabili fahmi. Di atas jalan mudah faham. Dia panggil takribil fahmi. Ala sabili takribil fahmi. Macam mana mudah faham? Air tebu lah. Orang kampung panggil air tebu. Dia tak panggil cair tebu, cairan tebu. Sebenarnya tebu ni bukan air. Dia panggil cairan tebu. Tu pun satu-satu kita kena baca kitab Matlaah. Cara halusi. Tapi mudah baca cepat. Baca cepat tak bertemu apa pun. Tak tahu ni contoh qaid apa, tak qaid apa. Ini misal mampi menampi, tak ada apa. Kita nak cerita halusinya, contoh itu tak bersamaan dengan benda yang dia nak bagi contoh. Dia kata air mutlak bawa air muqayyad. Itulah dia panggil contoh manfi. Benda yang dia nak nafi tadi. Yang dia kata air mutlak, dia bawa contoh bukan air mutlak. Itu biasa. Itu dipanggil keistimewaan dan keunikan gaya penulisan para ulama. Jangan kita kata silap apa. Jangan silap kata silap ni sebenarnya kena ubah ni kita. Ubah. Air mutlak ni bukan air tebu. Air mutlak air telaga. Pandai dia ubah. Habis kita pun sama. Sebenarnya maka tu jika ia tiada kembali rokok serta imam nasib batal sembahyang, maka jadilah 2 kali rokok. 2 kali rokok tu wajib. Rokok kali pertama tu tak kira, kali kedua tu wajib. Pada 1 rakaat. Habis contoh pertama. Contoh kedua mudah. Atau ia bangkit daripada sujud dengan tidak sengaja, hendak cepat daripada imam, kerana ia sangka imam sudah bangkit daripada sujud. Dia sujud lama sangat, senyap imam ni, sangka imam dah bangkit. Dia pun Allahu Akbar, tengok imam sujud lagi. Ni jenis imam sujud lama ni. Imam sujud lama. Maka tiba-tiba imamnya belum bangkit daripada sujud, maka wajib ia kembali sujud pula. Sujud pertama tak kira. Kenapa tak kira? Sebab bangkit tersilap. Silap sangka. Serta imam. Serta imam tu dia panggil wajib ia kembali sujud pula. Sujud sebagaimana sujud pertama tadi, serta imamnya. Sebab imam tu sekali, serta tu sekali dengan imam. Sebab imam tu kan duduk tengah sujud. Maka jadilah 3 kali sujud pada 1 rakaat. 1 rakaat 2 kali sujud. Sujud pertama, duduk antara 2 sujud. Sujud kali kedua. Sebab sujud kali kedua tu dia sangka imam dah bangun. Rupanya imam tak bangun lagi. Tu dia kena sujud lain. Maka jika tiada kembali sujud, ni batalnya. Maka jika ia tiada kembali sujud pula serta imamnya, nasib batal sembahyangnya. Kenapa? Kerana ia tiada mutaba'ah dengan imam. Wajib mutaba'ah. Wajib mutaba'ah. Sebab dia tak sengaja. Tapi kalau sengaja lain. Isu sengaja lain. Kalau sengaja, dia memang dia tahu imam, lama imam ni. Dia hantar 10 kali ke? Kita 3 lebih dah ni. Dia pun bangun. Sengaja bangun. Bagi imam, rajin sangat, aku tak larat sujud lama. Sunat dia sujud balik. Tak wajib. Dia bangun dah, dia sengaja ni. Sengaja. Sebab tak larat. Apabila dia sengaja bangun daripada sujud, contohlah duduk antara 2 sujud, Rabbi ghafirli, dia dituntut sunat untuk sujud. Kenapa? Mutaba'ah dengan imam. Malaikat dia sakit, apalah, ni isu lain lah tu. Habis. Adapun isu penutup. Adapun jika ia bangkit daripada sujud dengan sengaja. Memang sengaja dia nak bangkit. Bukan terlupa, bukan tersilap.
hendak bangkit dahulu, cepat daripada imannya, iman seseorang dan iman musalli. Jawab dia, maka sunat ia ulang kembali sujud pula serta imannya. Dipanggil wajib mutaba'ah, sunat. Banyaklah mutaba'ah ni. Nanti lain kali kita sebut. Isu-isu lain pun sama, mutaba'ah, sunat. Sunat, ada yang sunat mutaba'ah pada pergerakan, ada sunat mutaba'ah pada ucapan. Ada wajib mutaba'ah pada ucapan, ada wajib mutaba'ah pada pergerakan. Tu isu banyak. Ni salah satu contoh isu sunat mutaba'ah sama dengan iman pada pergerakan. Sebab kita sengaja nak bangun. Kalau tak sengaja wajib. Sebab apa? Sebab perbuatan angkat dia itu tidak ada niat. Sebab dia silap sangka. Bukan niat pun. Ni sengaja niat. Memang bangun dia tu dengan niat. Niat apa? Niat solat lah. Niat nak bangun lah. Dia tahu dah iman tak bangun-bangun lagi. Tu dia panggil sunat mutaba'ah. Maka jadilah 3 kali sujud, 2 sujud yang wajib, 1 sujud yang sunat. Kalau dia kena sujud kali ketiga, sunat. Maka tiada batal sembahyang kerana disuruh ulang itu. Yang poin yang kita bincang, hak tak suruh ulang. Itu poin pertama. Ke-13. Ke-14 ni wajib ulang. Tak ulang batal. Demikianlah tiap-tiap rukun fi'li. Ni contoh 2 je. Contoh sujud dengan rukuk. Begitu jugalah dia kata sama hukumnya tiap-tiap rukun fi'li. Mana saja rukun fi'li sama hukum. Qiyaslah. 2 je bagi contoh. Maka tiada batal sembahyang itu jika tiada qasad bermain-main. Maka jika qasad bermain-main, maka batal sembahyangnya. Dia niat sengaja, bukan nak main-main. Sengaja dia nak bangun. Lepas tu sunat turun. Habis. Dan ke-15. Tengok ke terakhir. Ustaz, nak tanya. Ya. Bila kita rukuk tadi kan, dia pun tak sengaja dengan iktidal. Lepas tu dia nak rukuk balik tu, betul lah imam pula dalam perjalanan sini. Iman selisih. Selisih. Iman selisih tak boleh. Tu jaga. Ada beberapa isu yang iman selisih dengan dia ni wajib dia ikut. Jangan dia naik, tak boleh. Contoh-contoh. Yang tamanya tadi tak boleh. Kalau selisih je, turun je imam. Stop. Selisih, turun balik. Sebab imam turun bawah. Jangan naik ke rakaat lain. Sebab sunnah, dia naik tu sunnah. Wajib tak apalah. Wajib memang dia kena naik. Naik selesai dulu. Contohlah. Contoh dia rokok. Dia iktidal tak sengaja, terlupa. Wajib dah dia kena iktidal balik. Wajib. Maka dia kena rokok dulu. Dia iktidal. Rokok dulu. Sambil dia ada perjalanan nak rokok, iman naik. Tak apa, wajib dia teruskan. Sebab wajib rokok. Sunat ni cerita sunat. Sunat ni kalau selisih ikut iman. Sebab sunat tu. Yang kata sunat ni iman tu atas lagi. Sunat dia naik sekali dengan iman tu. Iman dah dalam perjalanan nak turun dah. Kalau dia tahu iman dalam perjalanan, tak sunat dah, dia tunggu bawah je lah. Ada isu wajib. Wajib dia stop, tak boleh ikut. Tu wajib. Macam mana contoh? Dia takbir. Masbuk. Iman masbuk. Iman masbuk. Imam masbuk. Makmum masbuk. Dia nak berhenti dah tu. Pukul sebelah. Makmum masbuk. Iman tahiyat. Iman duk tahiyat, at-tahiyatul mubah. Kita pergi Allahu Akbar. Kita turun. Separuh perjalanan punggung tak rapat lagi. Iman Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan rapat ke punggung. Batal. Naik. Walaupun punggung sikit dah nak labuh. Jangan. Sebab apa? Kom je putus. Semayang seorang diri. Apabila semayang seorang diri, duduk itu bukan tempat dia. Jangan duduk. Walaupun, alah ustaz, 1 cm lagi punggung saya. Nak ke bawah. Tak boleh. Jangan sentuh. Dia turun bawah kena kan. Ni dia turun bawah kan. Tunggu. Tak larat dah. Tak larat lain lah. Allahu Akbar. Nak turun ni. Gaya punggung. Kum. Jangan duduk. Kum naik. Itu okey lagi. Bahaya macam ni. Macam ni orang sakit kaki. Allahu Akbar. Ada. Kum. Jangan turun. Ni duduk macam ni. Macam nak terberok ni. Kena turun. Segera. Ini kan ulama kata dalam kitab Fathul Mu'in. Syekh Zainuddin Al-Malabari sebut. Segera itu kadar apa? Macam kita sebut di surah tadi. Kadar tumak nina.
Jangan lebih daripada kadar subhanallah. Wajib segera naik. Kalau dia duduk main, nak buat apa? Nak buat. Duduk tu batal. Kalau dia stop atas tu, tak tahu nak buat apa, dia stop. Nak buat macam mana? Nak naik ke nak turun? Naik ke nak turun? Lebih subhanallah, batal juga. Sebab dia kena segera naik. Kenapa segera naik? Ilah dia. Seorang diri. Seorang diri, kat mana kedudukan kita? Qiyamnya. Bukan tahiyat akhir. Ini dia kata, duduk. Bukan duduk itu. Sebab tu batal. Sebab semayan seorang diri. Semayan seorang diri, tiba-tiba pergi duduk. Batal. Tapi Ustaz kau baru belajar, dia akan duduk kejap. Memang. Fikir nak kena buat apa ni. Mikir tu. Cakap dia. Tak kebel lain bang. Abang duk fikir lama sangat. Itu yang ada qaul Imam Suyuti kata apa tu? Dia kata bagi masalah-masalah romik tu dhaif tu. Masalah-masalah romik tu tak batal, dia kata. Orang-orang awam, orang mengaji tu kena mengaji detail. Bukan putus air tu, mengaji detail. Itu dhaif, mutamak tak boleh. Tamak tetap, siapa tetap mengaji, itu basic tu. Bukan romik sangat tu, asah tu. Bukan romik. Wallahu a'lam. Dan ke-15. Lagi rata lah. 15 ni mudah je ni. Ke-16. Dan ke-16 ke-15 Oh 15. Batas main itu mengulang niat. Ulang lagi tak. Ni mudah ni mengulang niat ni. Ni takbir banyak kali ni, wah-wah ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Sekejap kita nak baca, nak tengok mudah tak? Mudah kita baca tu. Keratalah kita bawa. Dia mudah je. Jadi mana tadi yang tu wajib rukuk jugalah walaupun selisih tak ya? Kalau wajib kena selesai. Sebab dia wajib turun rokok. Dia nak rokok, dia kena ambil, tak boleh ambil tengah jalan. Dia kena rokok balik. Sebab dia wajib iktidal. Apabila iktidal wajib, dia sedang berada di iktidal. Dia wajib iktidal semula, maka dia kena ambil di mana? Dia kena ambil di rokok. Sebab tu selisih pun tak apa, dia kena turun di rokok. Sebab dia wajib. Iman dan tinggal, tak apa. Dia sujud, rokok, dia rokok. Mula di rokok tu baru dikira balik. Sami Allahu liman hamidah. Jangan selisih dia tu ikut, tak boleh. Sebab dia wajib. Isu sunat tak apa. Makna rokok tu dia kena kadar tumakninah. Dia kena duduk kadar tumakninah, ambil di rokok balik kan. Barulah buat semula. Buat semula tu wajib. Dia panggil iktidal semula. Sami Allahu liman hamidah. Itu wajib. Nanti kita akan sambung ke 15. Mudah je ke 15. Walaupun mudah kita sambung lain kali lah. Okay, kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.